Allah, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillahil qail waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sadaqallahul azim. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini dengan izin serta kurnia dan inayahnya kita dapat sekali lagi sama-sama menonton satu tajuk yang begitu menarik, satu tajuk yang begitu penting dalam kehidupan seharian kita. Tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan rahimakumullah, adalah satu tajuk bagaimana cara untuk kita membentengi diri kita. Bagaimana untuk kita mengatasi, bagaimana untuk menjadikan diri kita kebal di dalam menghadapi gangguan makhluk halus, atau dengan lain kata daripada gangguan jin dan syaitan laknatullah. Tuan-tuan rahimakumullah, sesungguhnya Al-Quran itu segala-galanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa wa syifaa'un lima fis sudur. Di samping Al-Quran itu sebagai ubat, Al-Quran juga adalah merupakan satu benteng yang begitu kukuh kepada manusia. Bagaimana caranya manusia untuk membentengi diri mereka daripada gangguan makhluk halus.
Kalau kita tengok dalam surah Yasin tadi, ayat yang saya baca muqaddimah tadi, di situ membuktikan kepada kita bahawa Al-Quran adalah merupakan benteng, bahawa Al-Quran adalah merupakan pagar yang begitu kukuh di dalam kita menghadapi makhluk halus. Tuan-tuan rahimakumullah, sesungguhnya membentengi diri, sesungguhnya memagar diri kita daripada gangguan makhluk halus adalah satu-satunya perkara yang begitu penting dalam kehidupan kita. Kerana bila kita memagar diri kita, kita membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus, insya-Allah tuan-tuan, kita akan selamat dunia akhirat. Sebab apa pentingnya kita perlu memagar diri kita? Kerana iblis laknatullah telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam. Iblis laknatullah telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memesongkan akidah anak Adam dan mengganggu anak Adam. Tanpa benteng, tanpa pagar yang begitu kukuh tuan-tuan, kita akan rebah di dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahimakumullah, sesungguhnya membentengi diri daripada makhluk halus ini adalah terlalu penting daripada kita membentengi diri daripada manusia. Kerana kita tak tahu bila makhluk halus nak datang, cara mana dia nak datang kita tak tahu tuan-tuan. Tiba-tiba apabila masuk iblis dalam tubuh kita, orang hantar penyakit dalam tubuh kita melalui iblis, kita rebah tuan-tuan. Tetapi kalau orang hantar sekumpulan manusia untuk memukul kita, kalau orang hantar sekumpulan manusia untuk menumbuk kita dan sebagainya, kita boleh telefon polis 24 jam tuan-tuan. Polis akan datang. Tetapi iblis ini dia tidak ada isyarat dia nak datang. Jadi benteng diri adalah satu benteng yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan rahimakumullah, pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan sekalian memikirkan satu kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terunggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terhebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang maksum. Tidak ada dosa ke atas Rasul. Pada suatu hari tuan-tuan, ini kisah yang berlaku. Bagaimana sejarah penurunan surah Al-Falaq. Sama-sama kita baca surah ini, yang mana surah ini diturunkan ada sebab dia tuan-tuan. Asbabun nuzul dia ialah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh manusia yang bernama Lubaid. Di perigi yang bernama Zu Arwan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perigi tersebut. Lalu Rasulullah rebah, lalu pengsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terkena sihir yang disihir oleh Lubaid yang ditanam di dalam telaga Zu Arwan itu tadi. Cuba kita bayangkan, seorang rasul yang maksum, seorang rasul yang unggul boleh rebah dengan kerana sihir ini. Apatah lagi kita tuan-tuan yang merupakan seorang manusia yang mempunyai banyak dosa, seorang manusia yang bukan maksum, maka kebarangkalian untuk mendapat gangguan daripada makhluk halus ini begitu tinggi. Dan pada hari ini tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan supaya mengamalkan satu surah, yang mana surah ini merupakan benteng yang paling kukuh, benteng yang kebal di dalam kita menghadapi makhluk halus. Apa surah dia tuan-tuan? Surahnya ialah Qul a'udzu birabbil falaq, atau nama lainnya surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah merupakan satu surah yang begitu penting di dalam kehidupan kita, kerana surah ini mampu membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus. Atau untuk mengukuhkan lagi benteng kita, untuk menguatkan lagi benteng kita, kita baca 3 qul, iaitu Qul huwallah, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. 3 qul ini merupakan benteng yang kukuh tuan-tuan. Bukannya ayat panjang, bukannya satu surah yang begitu panjang, tapi surah yang teramat pendek tuan-tuan. Dengan membaca surah tersebut, diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita akan terhindar daripada gangguan makhluk halus insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, saya ingin bercerita sedikit berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang terkena sihir tadi, lalu surah itu diturunkan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir tadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rebah di pinggir telaga Zu Arwan tadi. Lalu malaikat naik jumpa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk mengubat Rasul Allah yang terkena sihir oleh Lubait itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu ubat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah yang dinamakan surah Al-Falaq. Lalu apabila dibacakan surah tersebut pada telinga Rasulullah, Rasulullah sedar, Rasulullah sihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan satu kisah yang menarik. Itulah tuan-tuan satu benteng yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita secara direct melalui Jibril